Saudara pendengar Ria 897 Kisah, berikut ini yang ingin saya bacakan kepada anda semua. Ini adalah peristiwa yang dikongsi sama. Ini berlaku di sebuah rumah. Kisah ini diceritakan di Malaysia. Lebih tepat lagi, pengalaman yang diceritakan ini berlaku di Kedah, di sebuah kampung yang mana katanya di sini ini adalah sebuah homestay dekat Kedah yang pernah terjadi pada beliau, iaitu pada tahun 2007. Jadi 2007 kisah yang diceritakan ini terjadi, berlaku ketika dia dan juga dua orang lagi sahabat, 3 orang lah. Ini adalah pengalaman peristiwa yang tak dapat saya lupakan. Saya pergi ke sebuah kampung ni dan menetap di homestay di sana lah. Orang-orang sana semua biasalah, orang-orang kampung ni ramah tamah, baik hati Jadi sebenarnya homestay kami ini mempunyai 2 bilik yang disiapkan oleh tuan rumah. Jadi 2 bilik ini adalah kami bertiga pergi, seorang perempuan dan 2 orang lelaki. Ini merupakan satu percutian backpack yang dilakukan oleh 3 orang sahabat ni. Jadi 2 bilik, yang perempuan tinggal sebilik seorang diri, yang lelaki kongsi 1 bilik lah. Tak nak pula nanti kisi dekat negeri orang, dekat Malaysia, nanti kalau duduk lelaki dengan perempuan sebilik, takut pula kena tangkap basah. Lepas tu dia bracket hihihi, dia ketawa. Kemudian bila tiba malam tu, setelah kami datang pada awal pagi, kami pun keluar berjalan-jalan, bersia-sia dekat kawasan kampung dan pulang hanya jam 8 lebih malam. Memang penat sangat-sangat. Kami pun ambil kesempatan untuk bersihkan diri, untuk mandi. Dan mandi ni bukanlah mandi macam air perigi ke air sungai, tidak. Ia macam tandas biasa, tetapi tandas ni pula terletak dekat belakang rumah. Jadi siapa yang nak mandi kena keluar untuk bersihkan diri. Setelah mandi semua, masing-masing masuk ke dalam bilik untuk tidur. Esok hari ada aktiviti-aktiviti yang lain yang akan dijalankan. Jadi saya ni bertanya pada seorang kawan lah, kawan perempuan ni, namanya Su. Kita tanya Su, okey tak tidur seorang-seorang? Okey lah, takkan nak tidur dengan korang? Tak adalah, aku tanya je. Kalau takut, mungkin kau boleh minta tolong tuan rumah ke, suruh pasangkan lampu bilik ke. Tak apalah, tak kisahlah. Sebabnya bilik tu hanya ada 1 lampu. Dia tak ada lampu tidur. Dia hanya lampu bilik yang terang menderang. Jadi Su pun tidur, masuk dalam bilik. Saya dengan sahabat saya, katanya di sini, masuk dalam bilik, kita pun duduklah. Jadi katil dalam bilik tu ada 2 katil single bed, katil bujang. Masing-masing ambil 1, tengah baring. Akhirnya teman saya ni tengah bercakap-cakap dengan dia, tiba-tiba dengar dia berdengkur dan masuk alam tidur. Saya pula yang tak boleh tidur. Jadi apa yang terjadi, tiba-tiba pintu bilik kami diketuk. Kemudian saya pun bangun, saya buka pintu. Su, ada apa? Aku tak sedap hati tidur seorang. Kenapa, Su? Tadi aku tengah baring, aku dengar macam orang psst, psst, psst. Aku buat bodoh lah. Aku ingatkan dekat luar ke, tuan rumah ke. Kemudian lagi bunyi psst, psst. Habis kenapa? Kau tahu aku tengah baring kat katil. Dekat atas almari ada orang tengah baring. Pendengar Misteri Jam 12, homestay yang saya tinggal ni, tuan rumah tak ada di dalam. Tuan rumah ada di rumah sebelah homestay kami. Jadi ini adalah sebuah rumah secara tersendirinya. Ini adalah rumah yang digunakan untuk para pelancong yang datang untuk menginap di rumah ini sebagai tempat homestay. Dan adalah bayaran yang dikenakan, bayaran minima sangat-sangat. Jadi tuan rumah tak ada. Dalam rumah tu hanya kami bertiga, Kisi. Teman saya Su beritahu. Mula-mula dengar orang psst, psst. Kemudian bila dia terpandang dekat almari, ada orang tengah baring di atas. Saya ni pun nak beranikan dirilah. Sekejap aku tengok Saya pergi dekat bilik Su. Agak gelap.
Saya hidupkan lampu. Tengok kiri, tengok kanan, tengok atas, bawah. Tengok macam tak ada apa-apa. Saya cakap, Su, agaknya kau tidur gelap sangat tak? Bukalah lampu. Tak nak lah. Sekarang aku tak nak. Buka lampu pun aku tak nak tidur dalam bilik tu. Janganlah, seram lah. Macam mana sekarang ni? Takkan kau nak tidur dengan kita? Bolehlah, tolonglah. Okeylah. Engkau tidur atas katil lah. Aku tidur bawah, kata saya kepada Su. Jadi sekarang ni perancangannya, Su terpaksa tidur dengan kami. Su tidur atas katil single bed. Teman saya seorang dah masuk alam mimpi, dah tidur di atas katil single bed. Saya terpaksa tidur dekat bawah, dekat atas lantai. Sekarang tak ada tilam. Jadi saya kena pergi bilik Su, ambil tilam, bawa pergi bilik sebelah, bentang atas lantai dan tidur di atas lantai. Itu yang saya perlu buat. Su pun dah masuk bilik, dah baring dekat atas katil. Saya pun pergi, masuk dalam bilik Su. Jadi saya tak buka lampu sebab lampu dekat koridor homestay ni agak terang dan menerangi dalam bilik itu. Saya pun angkat tilam. Tengah angkat tilam, saya tergerak hati untuk toleh. Terperanjat saya bila nampak Su, teman saya, sedang diri dekat pintu. Su, dah lah, pergi masuk bilik. Aku nak angkat tilam ni. Pergi masuk bilik. Kemudian saya nampak Su, kalau dia nak masuk bilik, dia kena jalan sebelah kanan. Ini dia jalan sebelah kiri terus. Maknanya dia pergi dekat kawasan ruang tamu pada malam tu. Saya pun angkatlah tilam tu, jalan sampai depan bilik. Saya terperanjat. Saya nampak Su sedang baring di atas katil. Tak apa, dah letak tilam, sekarang nak patah balik ambil bantal pula. Yang menghairankan saya, bila saya patah balik, pintu bilik sebelah ditutup, Casey. Bila saya keluar angkat tilam, saya tak tarik pun pintu. Sekarang ni macam mana pintu tu boleh tertutup? Tak apa, kuatkan semangat. Bismillah, tolak pintu. Sedang tolak pintu, berjalan menuju ke arah pintu. Saya toleh tengok atas almari. Ya Allah, Casey. Dia dekat atas almari, Casey. Seperti mana yang dibayangkan oleh Su kepada saya. Saya terpaksa buat apa yang patut. Mengambil bantal, kembali ke dalam bilik saya, tidur di bawah atas lantai dengan beralaskan tilam. Sampailah waktu pagi. Kita bangun, teman terperanjat nampak Su tengah tidur. Kenapa Su tidur sini? Saya cuma katakan yang Su tak sedar hati, tak nak cerita panjang. Keesokan harinya, saya beritahu pada tuan rumah, ada tak bilik ataupun rumah yang lain yang boleh kami menetap. Kami cuba berikan alasan lah. Dan Alhamdulillah kami dapat berpindah ke homestay yang lain, yang dekat, tetapi tidaklah seseram yang apa saya kongsikan awal tadi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Di sini dari Kak Ina. Kata Kak Ina ingin menyentuh kisah awal tadi tentang wanita cantik, kakak cantik yang kelihatan duduk di bumbung bus stop. Selamat malam, Casey. Kakak teringat kisah yang pertama tadi. Sama seperti cerita kakak, Kak Ina lah. Memang tiap-tiap pukul 2 pagi, kakak menunggu suami menjemput kakak pulang ke rumah. Sebab kakak singgah rumah mak setelah pulang dari tempat kakak bertugas lah. Jadi suami ini bertugas di lapangan terbang. Pendekkan cerita, kakak tunggu suami macam biasa, tempat biasa. Kebetulan pagi yang dimaksudkan itu, kakak melihat ke arah balkoni rumah ataupun veranda rumah dan ternampak ada sesuatu, Casey. Apa yang kakak lihat adalah Cik Pun sedang duduk di atas bumbung perhentian bas. Esok barulah dia bilang lah, terima kasih Wah, ini dari Kak Ina yang berkongsi lah pengalaman penampakan kakak cantik di bumbung perhentian bas.
daripada Abdillah berkongsi peristiwa yang menakutkan. Kata Abdillah, saya ingin ketengahkan satu pengalaman saya yang menyeramkan dan ini berlaku di salah sebuah perhentian bas dekat dengan Mandai Road. Kisi, tempoh hari saya ni sebenarnya telah pun pergi bersiar-siar dengan tunang saya dalam kenderaan. Dan kami adventure di waktu malam, bukanlah adventure pergi tanah perkuburan. Memang kami tak berani. Tetapi telah pun pergi ke jalan-jalan yang kami rasakan pernah diketengahkan ataupun pernah diceritakan. Antaranya kami telah pun pergi lalulah dekat kawasan Old Tampines Road. Ada juga kami telah pun pergi ke Old Upper Thomson Road dan juga ke Mandai Road. Bila berada di Mandai Road, waktu itu sekitar 3 lebih pagi. Saya dengan tunang, saya memandu, tunang berada di sebelah. Bila dah sampai dekat Mandai, tunang saya pun dah mengantuk, dia pun dah lelapkan mata, dah tertidur di tempat duduk depan kenderaan. Saya pandu dengan perlahan-lahan. Dan apabila saya ternampak, ada seseorang lah sedang duduk di perhentian bas, seolah-olah orang tu sedang tunggu bas. Jadi saya pun hairan. Apa saya buat? Saya pandu dekat dengan perhentian bas, saya berhenti sebelah depan. Kemudian berhentikan kenderaan saya konon-konon action lah, keluar dari kenderaan. Tunang sedang nyenyak tidur. Kata beliau ni, Abdillah ni, saya pun keluarkan sebatang rokok dan hisap rokok di luar kenderaan. Bila saya hisap rokok, selepas saya hidupkan sebatang rokok, saya konon-konon action toleh ke belakang. Bila toleh, masih nampak wanita yang sama sedang duduk dan tunggu bas. Jadi saya tengok, perhatikan dari jauh, Kisi. Bila saya perhatikan dia lama-lama, dia pun tak bergerak, Kisi. Malah dia duduk setempat, tidak kiri, tidak kanan. Dia duduk hanya memandang ke hadapan. Jadi saya pun, tak apalah, mungkin betul-betul dia duduk situ ambil angin ke, saya tak nak fikir bukan-bukan. Saya pun habis isap rokok, saya campak rokok saya kemudian masuk balik ke dalam kenderaan. Kemudian terlupa. Kotak rokok saya letakkan atas kenderaan dengan lighter. Saya keluar balik. Bila saya keluar balik, saya nak ambil kotak rokok, saya toleh belakang. Wanita yang tadi duduk dekat bus stop Kisi kini berada dekat tempat bumbung bus stop ataupun bumbung perhentian bas. Sedang duduk sambil hayunkan kakinya. Bila saya nampak, astaghfirullahalazim, saya masuk balik dan ambil rokok dengan lighter saya, hidupkan enjin, berlalu pergi dari kawasan itu. Saya bersyukur tunang saya nyenyak tidur. Kalau dia nampak, habis lagi terpekik-pekik dia dibuatnya, menyusahkan saya nanti. Itulah pengalaman peristiwa dan saya sampai sekarang tak beritahu dia sebab saya tak nak takut bila saya ajak dia keluar malam bersama dengan saya. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Abdillah, Woodlands. Kiriman SMS anda boleh kirimkan pada saya dengan kodnya Club KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri dan hantarkan ke talian 72346. Yang ini daripada pendengar yang bernama Nurlia yang kirimkan SMS pada saya dengan kodnya Club KLUB dan kata Nurlia, apa khabar Kisi dan juga penggemar rancangan MJ12. Nurlia di sini, Nurlia nak sentuh sedikitlah tentang satu peristiwa pengalaman yang berlaku dan kisah ini berlaku di rumah Mak Nurlia yang terletak di kawasan Teluk Belanga katanya. Kisah amat menyeramkan ini. Katanya sejak berumah tangga dengan suami, Nurlia dah tak duduk sanalah, dah tinggal bersama dengan suami di rumah ibu mertua dan jarang-jarang sekali pulang ke rumah. Hanya pada waktu-waktu tertentu akan menziarahi ibu dan ayah di rumah di kawasan Teluk Belanga. Kisah ingin sentuh ini apabila Nurlia dengan suami pergi ke rumah mak dan waktu itu singgah sebentar ke sebuah kedai makan dan belilah makanan kegemaran ibu dan ayah. Jadi suami memandu kenderaan sampai di tempat letak kereta, suami pun letakkan kenderaannya. Nurlia dan suami keluar dan menuju ke arah rumah mak. Sampai saja depan lift rumah mak, suami tanya, makanan tadi kita beli mana? Alamak bang, terlupalah, tertinggal. Jadi saya pun minta suami kunci. Saya patah balik. Suami naik atas. Saya kata pada suami, bang, abang naik dululah, saya pergi ambil makanan dalam kereta. Teman-teman Ria 897. Kita tadi turun, iaitu suami dan Nurlia turun menggunakan tangga di tempat letak kereta bertingkat. Jadi bila kami, ataupun katanya Nurlia, bila saya nak kembali ke tempat letak kereta bertingkat itu, saya pun naik tangga yang sama. Kami letak di tingkat 3, parking di tingkat 3 di kawasan Teluk Belanga. Sedang saya naik tangga antara tingkat 2 dengan 3. Saya terdengar suara ada budak ataupun seorang gadis sedang menangis.
Pendengar Ria 897, waktu itu sekitar 7 suku malam. Dengar Kisi, suara budak perempuan menangis. Jadi apa yang berlaku, kata Nordlia. Kedengaran budak tu nangis macam tingkat 2 antara 2 dan 3. Saya pun naiklah. Dengan niat, lepas saya belok ni mesti nampak perempuan ni. Tapi bila dah sampai tingkat 2 dengan 3, tak nampak. Malah tak ada orang. Tapi suara tangisan kedengaran pula antara tingkat 3 dengan 4. Takkanlah orang tu boleh lari begitu sekejap dan pantas. Jadi kata Nolia, sampai saja tingkat 3, 3B. Saya pun tolak pintu keluar. Saya menuju ke arah kenderaan. Sedang berjalan Kisi, kali ini tempat letak kereta pula. Dengar suara tangisan yang sama. Kisi, saya terus pusing kiri kanan tengok. Takkan benda ni ke aku? Saya dengan segera menuju ke arah kenderaan. Saya buka pintu kereta, saya ambil makanan yang diletakkan tempat duduk belakang yang digantung, kata Nurlia. Tutup balik pintu, saya kunci balik pintu. Nak turun tangga dah takut. Saya turun slope. Tingkat 3B, turun 3A, turun satu persatu. Sampai Kisi di tingkat 2. Nak turun ke tingkat 1 slope. Saya terperasan ada budak sedang berdiri. Badannya rapat dengan tembok. Saya dah takut. Saya dah tak tahu nak buat apa. Tengah fikiran, telefon bimbit pula suami pegang. Sebab tadi bila saya tinggalkan suami, handbag saya suruh suami bawa naik atas. Nak tak nak, saya jalan hujung. Sampai tangga hujung, saya tolak perlahan-lahan, tengok tak ada orang. Kisi nasib baiklah ada orang Cina, suami isteri sedang turun tangga. Mereka terperanjat nampak saya terjenguk-jenguk. Saya senyum tengok mereka mungkin sangka lain lah, mungkin mereka ingatkan saya nak rompak. Saya senyum angkat tangan, turun bawah lari Kisi, sampai ke rumah mak saya. Pendengar Ria 897, bila sampai rumah mak, Kisi, nak tahu tak, selain dari khabar yang mak tanya pada saya pun tanya, mak macam mana sihat? Mak pun cerita, Lia, kau tahu tak, blok mak ni, seminggu lepas, ada budak Cina terjun diri. Ya Allah Kisi, saya rasa-rasa saya ingatkan, mungkin budak yang menangis tu ada kaitan dengan budak Cina yang terjun diri. Mak panggil saya beberapa kali. Setelah dia ceritakan, saya seolah-olah tiba-tiba berhayal. Ya? Ya. Baru saya tersedar. Kenapa dengan kau? Tak ada apa-apa, Mak. Tak apa, Mak. Saya solat maghrib dulu, Saya ambil wuduk, tenangkan diri, solat maghrib 3 rakaat. Barulah dapat saya tenangkan diri saya. Gangguan suara hilang begitu saja. Terima kasih, Kisi. Dan juga selamat tengah malam, ya. Kisah di Teluk Belanga. Katanya ada kes orang mati terjun diri tapi tak diberitahu bila waktu ini berlaku. Mungkin 4, 5, 6 tahun, 10 tahun yang lalu. Tapi terima kasih pada Kak Nurlia yang sudi berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12. Kita ke hujung talian 669-11897. Para pendengar Ria 897 FM, ada kiriman SMS respon kepada kisah Zulhaimi awal tadi. Yang ini daripada Abdullah, katanya, Kisi, masih saya dahululah bersama dengan dulu tunang saya, sekarang dah jadi isteri. Perkara ini berlaku lebih kurang 7 tahun yang lalu dan kisah misteri masih saya ingat. Saya dengan isteri dan juga teman-temannya suka sangat pergi adventure. Maklumlah ada kenderaan, kita akan naik kereta, pusing sana sini, masuk sana sini. Dan pernah kita pergi Kisi ke tanah perkuburan, pusing-pusing-pusing, masuk kubur India. Bila sampai dalam kubur India, dalam kereta saya ni 7-seater, kita ada 4 orang saja. Saya dan tunang saya 3 itu, dan teman saya dan isterinya. Jadi bila sampai dalam, bila saya kata, salah kubur lah. Teman saya, kita semua senyap. Baik-baik kita dalam kereta ketawa-tawa. Jadi katanya di sini, bayangkan bapak dengar, tiba-tiba teman isteri saya ni senyap dan tak berbual bila kita dah keluar. Dia diam saja.
Jadi sampai dekat kedai kopi, akhirnya kita berhenti dekat kapak. Kami cuba berbual dengan dia, dia masih dalam keadaan trauma, tidak sedarkan diri ataupun bila tanya, dia tak jawab. Dia hanya merenung ke satu arah saja. Saya dah tahu dah ada benda yang tak kena. Jadi saya pun cuba ambil air mineral water yang ada di hadapan. Saya buka, saya bacalah. Bila saya baca, saya action rengis, benda tu tampar tangan saya, Kisi. Saya dah tahu dah, ya, ini mesti satu kejadian rasukan. Saya telefon bapa mentua saya turun ke bawah. Kebetulan kedai kopi itu dekat dengan rumah bapa mentua. Hanya beberapa blok, dia jalan kaki, Kisi, malam tu. Turun tengok, ya, keadaan isteri teman saya ni dah lain macam. Baca, akhirnya dia pingsan baru keluar. Katanya benda itu ikut. Jadi tanya kenapa. Apa yang dia ingat, ini kisah yang dikongsi sama dan inilah cerita yang diceritakan oleh isteri teman saya. Bila berada dekat tanah perkuburan orang-orang India ni, dia terperasan dekat sebelah kenderaan kami bila kami berhenti. Kisi, lain orang tak nampak. Saya tak nampak, isteri saya tak nampak, suami dia pun tak nampak, cuma dia seorang yang nampak. Kenderaan kami hentikan di tengah-tengah tanah perkuburan India. Apa yang berlaku, Kisi, bila dah berhenti kenderaan, matikan enjin, dia toleh ke sebelah kiri. Dekat tepi tingkap sebelah kiri, dia duduk dekat tepi tingkap sebelah kiri, dekat sebelah luar. Ada perempuan, Kisi, mukanya rapat dengan cermin, katanya lidah terjelir keluar. Mata merah terbeliak. Dari situ, dia hanya pandang ke arah itu dan tak boleh bergerak seolah-olah rasa takut dalam keadaan ketakutan. Nasib baiklah, ya. Nasib baiklah ada bapa mentua saya yang boleh membantu. Itulah pengalaman saya 7 tahun yang lalu bersama dengan tunang saya. Sekarang dah menjadi isteri. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Baik, para pendengar Misteri Jam 12, kita bersama dengan teman kita. Hello, selamat pagi. Paiman, ya nama? Ya. Paiman buat panggilan dari mana, Paiman? Lagi Johor Bahru. Johor Bahru. Wah, dan anda ada pengalaman misteri macam mana? Silakan. Saya ada pengalaman misteri waktu saya tengah adventure dengan kawan-kawan saya. Adventure di kawasan Johor lah. Bukan di kawasan Indonesia. Oh, Indonesia. Wah, sejauh menyerantau sampai sana, apa yang anda lakukan di sana tu? Kata orang kat sana ada macam entahlah macam misi tu kami pergi. Berapa ramai anda rombongan ke Indonesia untuk anda lakukan ekspedisi ni? 6 orang. Kami waktu tu saya tengah adventure satu dekat kubur. Saya tengah rakam dekat kubur tu. Ada satu nampak macam lembaga putih tau. Memang agak menyeramkan. Kata kawan saya, itu apa benda tu? Saya cakap makan lain tak baik lah. Saya cakap lebih baik kita balik lah. Rasa kawan saya seorang ni, dia kata berjalan dia terlampau berat sangat. Rupanya kami pelih saja ada benda memegang kaki dia. Ya Tuhan. Saya punya kawan punya lari dekat lantai. Benda tu terbaring kat lantai lah, sedang pegang kaki. Sedang pegang kaki kawan saya ni. Yang kawan saya dah menjoget, dah tak tahu nak buat apa. Saya patah balik tarik kawan saya. Terus kami lari sampai ke satu masjid, kami duduk kat dalam tu. Sampailah sembahyang subuh, kami duduk dalam tu. Itulah pengalaman saya. Ke Indonesia Terima kasih ya. Sama-sama. Itu dia. Bersama dengan saya Casey dalam Misteri Jam 12. Pendengar di harapan 97, kisah berikut ini ingin saya bacakan, entah benar ataupun tidak, tetapi ini pengalaman yang diceritakan datang daripada Muhammad Nuridwan. Beliau mengatakan kisah kejadian ini berlaku dan inilah yang dialami oleh beliau pada waktu malam. Seringkali baru-baru itulah pada 3 itu beliau ikut kawan-kawan melakukan adventure pada waktu malam, mengunjungi tempat-tempat yang dikatakan keras, tempat-tempat yang misteri, antaranya tanah perkuburan, antaranya tempat-tempat rumah-rumah yang kosong. Beliau bersama dengan rakan-rakan pergi ke tempat-tempat ini, menaiki kenderaan, mereka keluar, merakamkan video, mengambil gambar, dan membentuk sebuah kumpulan paranormal. Kumpulan paranormal yang terdiri daripada kawan-kawan sekolah saya, dan masing-masing tidak mempunyai kepakaran
dalam dunia paranormal. Jadi ni mungkin kawan-kawan get together, jom lah kita keluar malam ni adventure lah. Naik kereta dengan berbekalkan video kamera, dan juga mungkin alat rakaman dengan lampu solo, pergi kubur. Jadi apa yang terjadi, pada satu hari ni saya balik agak lewat dan mak saya bertanya pada saya gunakan nama Nur lah. Kata Nur, mak saya bertanya pada saya, kenapa balik lambat? Dan kemudian saya pun cakap lah, saya pergi adventure dengan kawan-kawan. Jadi mak tanya adventure apa? Saya pun duduklah, tunjukkan gambar-gambar yang saya petik gunakan kamera saya. Tadi pergi kawasan hutan, mak. Hutan yang dimaksudkan ini terletak dekat kawasan Bukit Brown. Ini merupakan sebuah tapak tanah perkuburan Cina satu ketika dahulu, Casey. Jadi tunjuk gambar. Dan mak saya marah. Katanya, engkau pergi tempat-tempat macam ni. Engkau balik macam ni punya waktu. Engkau ni menyusahkan aku, tahu. Kemudian saya tanya kepada mak saya, kenapa mak? Ini kan hobi orang. Malam-malam adventure. Tak ada apa-apa lah mak. Kata saya kepada mak saya. Mak saya bercakap, kalau benda tu ikut balik, aku yang susah. Adik engkau yang susah. Kemudian mak saya menghalang sebenarnya untuk saya pergi lagi adventure, tapi saya tak dengar kata-kata mak saya. Saya tetap meneruskan hobi baru saya pada waktu itu, iaitu night adventure bersama dengan teman-teman. Konon-kononnya ni kami macam seolah-olah pada waktu itu kumpulan paranormal wannabe. Jadi pada suatu hari lah, kami pergi ke tapak tanah perkuburan. Saya dengan rakan-rakan saya, seorang rakan ni bekerja dan dia ada van, Kisi. Kami naik van, pergi. Turun dari van, ambil gambar. Kita merakamkan video. Dan salah seorang dari teman saya ni buat sesuatu yang saya rasa pada waktu itu tak ada apa-apa pun lah. Tapi bila fikir balik, ia adalah satu perbuatan yang kurang sopan. Berada di tapak tanah perkuburan, kemudian dia pergi ke salah satu kubur. Dia mencabar, Kisi. Dia cabar. Ini terjadi pada waktu malam di tapak tanah perkuburan. Jom lah. Sini. Korang rekod Kau rekod, kau ambil gambar. Boleh? Standby Okey. Kubur ni. Sekejap. Kalau kau dekat sini, kau keluarlah. Tunjuk diri kau yang sebenar. Kita tak nampak kau. Tolong keluar. Wahai makhluk bodoh. Keluarlah. Bodoh betul. Ambil kau. Saya sebenarnya pada mulanya bila teman saya melakukan ini, saya terperanjat. Dia menendang kubur. Dia tendang kubur, dia cakap lagi. Rekod. Kau diri sana sikit lah. Mana nampak? Wahai makhluk di tapak tanah perkuburan, keluarlah engkau. Itu yang berlaku. Yelah, mereka dah banyak kali pergi, tak dapat pula rakaman video-video makhluk halus, video-video jin ataupun hantu. Jadi sampaikan mereka melakukan kerja sedemikian, yang tidak ada seorang pun ahli anggota dalam kumpulan ini menegur perbuatan kawannya yang tidak memikirkan tentang risiko yang harus mereka berdepan. Jadi Muhammad Nur mengatakan, bila nak balik itu, saya seringkali jalan depan rumah jiran saya. Jiran saya ni ada seekor anjing kecil. Jadi bila saya lalu depan rumah, memang tidak ada apa-apa yang berlaku. Tetapi pada malam tu, setelah kawan saya mencabar, menendang kubur depan kami semua, pada malam tu agak berbeza sedikit. Saya lalu depan rumah jiran, anjing jiran saya yang tak pernah umur bila saya balik malam,
menyala. Tiba-tiba pada pagi tersebut, sesuatu berlaku. Ya Allah, terperanjat aku anjing ni. Apabila saya keluarkan kunci, nak buka pintu rumah saya, anjing di rumah jiran sebelah masih lagi bising. Dalam hati bercakap dan tertanya ni, kenapa pula anjing ni malam-malam hari dalam banyak-banyak hari tak pernah bising, malam ni boleh bising pula. Saya buka pintu, nak masuk ke dalam rumah saya. Rumah jiran pintu memang tutup. Bila lalu mungkin anjing tu dapat kesan, dia menyala seolah-olah tahu kehadiran saya yang lalu di hadapan rumah jiran. Masuk dalam rumah kisi. Saya terus masuk ke dalam bilik. Saya letakkan beg saya, keluarkan kamera, masuk dalam rumah tak beri salam, masuk dalam rumah terus saya tidak mandi, bersihkan diri. Semangat. Sebabnya awal tadi kemungkinan dapat merakamkan sesuatu. Cucuk memory card daripada kamera saya ke dalam laptop saya yang ada di dalam bilik. Jadi, sementara tunggu gambar tu untuk saya transfer daripada memory card masuk ke dalam desktop saya, saya pun ambil tuala, masuk ke tandas di bahagian dapur untuk mandi dan bersihkan diri. Pendengar Misteri Jam 12. Ketika saya sedang mandi, saya dengar mak saya menegur saya yang sedang mandi pada pagi itu. Bayangkan pendengar Ria 897 beliau tengah mandi, tiba-tiba dengar suara. No, kau baru balik, no? Mak. Ini kejadian yang diceritakan oleh Muhammad Noor. Bila dia sedang mandi, tiba-tiba terdengar mak dia bertanya, soalan cepumas datang dari mak. Mak tanya, "No, kau baru balik, no?" Tengah mandi ni. "No, kau baru balik, no?" Mak, baru balik lah, mak." Saya pun mandi, bersihkan diri. Habis mandi, tarik tuala, tutup paip, lap badan. Keluar daripada tandas, ialah seperti yang saya jangkakan, mak saya pun dah masuk bilik tidur lah. Tengah lap, tiba-tiba nampak mak saya tengah duduk dekat ruang tamu. Saya pun lap, saya pun tak nak bercakap dengan mak. Sebab nanti kalau cakap dengan mak, mak tanya saya baru balik, mak tanya pergi mana, saya bohong, nanti mak akan marah. Aku tahu kau keluar. Jadi bila nampak mak dekat ruang tamu tengah duduk, saya perlahan-lahan kisi jalan belakang mak, masuk ke dalam bilik, tutup pintu. Tutup pintu bilik saya. Berdiri masih lap tuala. Kemudian saya duduk dekat laptop. Tengah duduk dekat laptop, tiba-tiba saya macam, tadi mak aku. Takkan dia tak perasan aku jalan belakang dia? Mak aku duduk dekat ruang tamu dalam gelap. Pendengar Misteri Jam 12. Kata Muhammad Noor, saya bangun daripada tempat duduk, pergi dekat pintu, buka perlahan-lahan, jenguk dekat luar, tengok kiri, tengok kanan, langsung tak ada orang. Mak saya mungkin dah masuk bilik dah tidur, tak apa. Saya pun duduk, tengah transfer file, tengok gambar satu persatu. Tiba-tiba bulu rumah saya meremang, kisi. Bulu tangan, bulu rumah tengkuk saya meremang. Saya berhenti. Matikan laptop saya, naik atas katil, saya baring. Masih lagi terfikir-fikir dan tertanya-tanya. Tadi aku nampak siapa? Takkan mak aku? Takkan dia tak perasan aku jalan belakang? Takkan mak aku duduk dalam gelap?
Saya pun tak apalah, lelapkan mata, tidur. Keesokan pagi, saya pun tanya dengan mak, "Mak, semalam mak ada bangun tak?" Mak tanya orang dekat dapur tengah mandi. Mak saya kata tidak. Lalu mak saya tanya, "Semalam kau pergi mana?" Saya diam. "Semalam kau pergi mana?" "Tak adalah, keluar kawan lah. Duduk kedai kopi, makan, minum. Lepas tu balik." Kau ingat kau jangan pergi kubur-kubur ni semua. Aku tak nak Casey, akhirnya kata-kata mak saya menghantui mak dengan adik saya. Malam berikutnya, adik saya menangis. Dalam bilik dia menangis terpekik ketakutan. Saya yang berada dalam bilik saya sedang pilih gambar. Terdengar pekikan itu, bangun masuk ke dalam bilik adik. Mak saya pun bangun bila tanya adik saya sedang duduk di atas katil berpeluk tubuh dalam keadaan ketakutan. Mak saya tanya, kenapa ni? Adik saya tak boleh bercakap. Dia cuma menggigil ketakutan, Casey. Anda bayangkan, jadi akhirnya setelah adik saya tenang, adik saya mengatakan yang dia ternampak sesuatu dalam bilik. Kemudian saya tanya, "Nampak apa?" "Kau cakap macam-macam." "Betul, orang nampak." "Nampak apa?" Adik saya katakan, Casey, di tepi almari, dia nampak susuk tubuh seseorang dengan rambut yang panjang sangat, sedang berdiri memerhatikan dia yang sedang tidur. Dia terbangun daripada tidurnya kerana dia tersedak dengan bau wangi sangat yang ada dalam bilik itu. Bila adik kata bau wangi, saya dengan mak saya tarik nafas. Ya Allah, Casey, bau wangi masih ada dalam bilik. Mak saya kejutkan bapa yang tengah tidur. Bapa bangun, cuba tengokkan keadaan dalam bilik. Mak saya panggil saya keluar. Mak saya tanya, "Kau ada tak pergi lagi adventure?" "Engkau ada tak?" Saya terpaksa bohong. "Tak adalah mak, mana ada, kan dah cakap dengan mak. Itu hari bilang mak sekali je, mak tak suka tak pergi lagi lah." Padahal, Casey, dah berapa kali saya pergi. Pendengar Misteri Jam 12, dipendekkan kisah yang dikirimkan oleh Muhammad Noor. Akhirnya, benda tu sebenarnya ikut saya pulang ke rumah. Masuk dalam rumah, menakut-nakutkan adik saya yang kena gangguan. Mak saya tak kena, adik perempuan saya, Casey. Dia takut sangat-sangat nak tidur seorang diri, sampaikan mak saya kena temankan dia. Dan untuk beberapa minggu tu, mak saya tak tahu nak buat apa, cuma temankan adik. Mungkin adik takut sebab dia terkena gangguan dalam tidur, dalam mimpi. Tak pastilah. Tapi sebenarnya tak tahu yang benda tu dah ikut saya balik, mengganggu adik saya. Sampaikan pada suatu hari, apabila saya sedang baring, saya nampak adik saya buka pintu bilik, jenguk, kemudian saya nampak dia lari. Saya bangun, tolak pintu bilik adik saya. Dalam bilik tu, adik saya tak ada di rumah. Saya baru teringat yang adik, mak dengan bapa saya berada di rumah makcik saya. Saya tak dapat ikut kerana keesokan hari saya bertugas. Pendengar Misteri Jam 12, anda bayangkan, beliau seorang diri dalam rumah, sampaikan dia lupa, dia ingatkan adiknya ada di sebelah. Nampak tengah baring atas katil, ada orang buka pintu, jenguk. Kemudian lari. Dia pun bangun, dia pergi bilik sebelah dan baru dia perasan yang adik, mak dengan bapaknya tidak ada di rumah. Beliau kata takut nak duduk dalam rumah seorang diri. Beliau telefon mak. Pada malam tu juga saya katanya naik teksi pergi ke rumah makcik dan tidur di sana. Pergi kerja dari rumah makcik saya. Dan akhirnya saya beritahu mak tentang apa yang berlaku. Mak saya marah saya.
dan saya tidak lagi bersama dengan teman-teman untuk adventure pada waktu malam. Malah saya tidak lagi bersama dengan mereka, cuma setakat tanya-tanya khabar perkembangan kumpulan paranormal pada waktu itu. Saya akui kesilapan saya mementingkan diri sendiri sehinggakan benda itu ikut balik dan duduk dalam rumah saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Yang ingin saya kongsi dengan anda dalam rancangan MJ12 di Ria 897. Ini berkenaan dengan rumah yang dikatakan dalam rumah yang beliau tinggal ini seringkali anaknya ternampak kelibat. Kelibat seorang nenek dalam rumah yang mereka tinggal, dan ini menghantui dirinya, menghantui anak-anaknya. Yang paling pelik, kehadiran nenek ini hanya akan muncul apabila hujan lebat tiba. Setiap kali hujan lebat, setiap kalilah nenek ini akan muncul dan anak-anak akan menjadi takut. Mama. Ma, nak tidur dengan Mama boleh tak? Pergilah tidur dengan abang tu. Hah? Irwin kan dah besar? Ma, takutlah Ma. Dalam bilik ada orang. Pendengar Ria 897. Itulah yang berlaku kepada anak kakak yang berkongsi pengalaman beliau. Anaknya pada suatu malam datang ke dalam bilik ketika hujan lebat. Kejutkan mama beliau ataupun ibunya. Memberitahu nak tidur dengan ibu. Bila kakak suruh dia tidur dengan abang. Erwin kan dah besar. Dia kata, takut dalam bilik ada orang, Ma. Pada mulanya kakak ingatkan anak kakak ni mungkin mimpi yang ngeri. Mempunyai mimpi yang buruk. Jadi anak-anak kecil ni mungkin tidak tahu bezakan mimpi dengan realiti. Kemungkinan dia mimpi yang buruk. Dia bangun tidur, dia takut, dia masuk bilik kakak, katanya nak tidur dengan kakak. Jadi malam tu kakak benarkan tidur dengan kakak dengan suami dalam bilik Casey. Abangnya seorang diri dalam bilik tidur. Pendengar Misteri Jam 12, bayangkan lebih kurang seminggu daripada kejadian malam tu, datang lagi hujan selebat-lebatnya Casey. Waktu tu kakak sedang berada di ruang tamu. Sedang habiskan kerja sedikit. Tengah duduk dekat meja makan dengan pen, dengan buku nota, sedang tulis nota untuk perniagaan kecil-kecilan kakak. Anak kakak keluar daripada bilik. Anak kakak yang bongsu berjalan terus peluk kakak seirat-iratnya. Hey Win, belum tidur lagi? Dah pukul berapa ni? Dah lah, kau in sleep. Pergi tidur. Ma, takut Ma. Takut apa? Dalam bilik ada orang Ma. Bayangkan pendengar Ria 897. Ewin tak boleh macam ni tau. Mana ada orang. Kakak pegang tangan anak. Tak nak, takut. Ada orang Ma, ada orang. Kakak pun marah dia. Erwin, don't do this. Masuk bilik tidur.
pegang tangan, kakak tarik. Dia seolah-olah melawan, tak nak masuk dalam bilik. Sampai depan pintu bilik anak kakak. Kakak berdiri dekat pintu bilik. Bilik anak kakak gelap. Anak lelaki yang sulung sedang tidur di atas katilnya. Atas katil anak lelaki kakak, sekali pandang, kakak nampak macam ada orang tengah baring, Casey. Terus kakak tengok anak, tengok balik katilnya. Kakak istighfar, astagfirullahalazim. Anak aku cakap dengan betul rupanya. Kakak buka lampu. Dokong anak kakak. Win, tidur bilik nak. Nak. Tak nak Mama. Dia masih ada. Kemudian kakak kata okeylah, tak apa. Iwin tidur dengan Mama Masuk dalam bilik waktu tu. Suami kakak tidak ada di rumah, bertugas shift malam. Cuma kakak dengan 2 anak bujang kakak. Jadi bawa anak kakak, baring dekat atas katil. Teringat pula anak yang sulung ni. Kesian pula tinggalkan dia seorang-seorang dalam bilik. Kakak pun kata pada anak lelaki kakak yang kecil ni, kakak kata, Iwin tunggu sekejap Mama pergi sebelah kejutkan abang, tidur dengan Mama. Jadi anak lelaki kakak takut. Katanya, jangan Ma, nak ikut. No, Iwin, stay sini. Tunggu sini sekejap. Okay? 1 minute. 1 minit je. Anak kakak tunggu dekat katil. Kakak keluar dari bilik Casey, menuju ke arah bilik anak lelaki kakak. Casey, Danish, bangun nak. Danish tidur dengan Mama dengan adik dekat dalam bilik Danish. Bila anak lelaki kakak yang sulung bangun dari tidur, matanya terkebil-kebil kerana mengantuk. Kakak tak angkat. Terpaksa kakak kejutkan dia untuk masuk ke dalam bilik. Jadi kakak kejut abang. Abang dia bangun, mata terkebil, kusuk mata. Danish, cepat ikut Mama. Adik dah tidur dalam bilik. Angkat bantal, jalan keluar. Anak lelaki masih tengah duduk dekat katil. Kakak dekat pintu, toleh belakang. Casey, kakak nampak sekali pandang saja Casey. Pendengar 897 FM. Dekat tepi tingkap belakang langsir, kelihatan seperti ada susuk tubuh dan nampak raut wajah seorang wanita tua yang ada dalam bilik anak kakak. Kakak panggil, anak lelaki yang sulung datang, ikut kakak masuk dalam bilik dan tidur bersama dengan kakak sampailah keesokan paginya. Bila kakak tanya pada anak bongsu kakak apa yang dia nampak, dia cuba jelaskan. Kakak cuba cakap baik-baik dengan dia. Katanya dia nampak dalam bilik ada nenek yang duduk sebilik dengan dia. Perkara ini kerap berlaku dan selepas hanya beberapa kalilah kejadian ini berlaku, baru kakak perasan. Setiap kali hujan lebat, setiap kali itulah susuk tubuh wanita tua akan kelihatan dalam bilik tidur anak lelaki kakak. Terima kasih dan selamat tengah malam. Bersama Casey, Fazil. Selamat tengah malam, Fazil. Selamat tengah malam, Casey. Fazil buat panggilan dari mana ni? Saya daripada Jurong. Oh, Jurong. Jurong kawasan mana tu? Jurong N ke? Oh, saya tengah serve NS lah, Casey. Oh, NS, Perkhidmatan Negara. Wah, dan kisah anda tentang apa ni, Fazil? Silakan. Hello? Fazil? NS juga. Hello? Hello. Fazil, kisah anda tentang apa? Silakan. Pada satu malam, saya bersama teman lah, tengah bikin duty dekat camp. Lepas tu, bila kita bikin prowling, kita jalan lah dekat dalam camp. Pada masa tu keadaan sunyi lah. Pasal besoknya holiday, jadi tak ada orang kat dalam camp. So bila sampai kat satu tempat ni,
Dia tempat Amscot tau, satu lorong ni lah. Dia tengah check dia punya lock kan. So saya tunggu kat luar lah, saya masuk seorang. Habis lepas tu bila tengah check kat dalam tu kan, kereta terus tiba-tiba daripada Amscot kat sebelah dalam tu ada orang ketuk shutter lah daripada dalam. Jadi saya tanya kawan saya, kau check shutter lah tadi? Kita terus kawan saya cakap, tak ada lah, aku kat luar tadi. Dan aku pun dengar kau yang ketuk. Terus saya pun cakap lah, kau betul. Jadi terus kita dua pergi tengok sesama, tengah takut kan malam. Habis tu bila tengah tengok, kita tengok dekat shutter tu, sekali tu terus bunyi kuat lah shutter tu daripada dalam orang ketuk. Apa lagi saya dengan kawan saya tu lari sampai all the way sampai kat Garu. So kita kongsi pengalaman lah dengan kawan kan. Tu orang cakap, sana Amscot memang ada cerita lah, orang cakap. Padahal kat dalam tak ada orang tahu. Amscot dah malam sepatutnya lock dah tutup. Itu lah jadi tanda tanya. Sampai sekarang tak ada orang berani prowling kat situ lah. Ni anda masih lagi menjalani perkhidmatan negara lagi berapa lama tu, Wardi? 2 bulan je. 2 bulan Wardi. Ni tengah duty kan. Tak clear leave. Bila clear leave? Saya? Bila nak clear leave? Bulan depan. Okeylah bang, selamat menjalani lagi 2 bulan ni bang. Okey, terima kasih. Baiklah, berikut ini adalah pengalaman seorang pendengar dan beliau mengatakan mengisahkan pengalaman yang menyeramkan ini berlaku ketika menjalani perkhidmatan negara di Pulau Tekong. Perkara ini berlaku agak lama dahulu. Waktu itu kita ada route march tengah-tengah malam kisi. Dan pengirim kita namanya Zulkifli berkongsi peristiwa yang menyeramkan. Bila ada route march pada tengah-tengah malam, kita beramai-ramai haruslah bergerak berjalan single file. Yang pertama sampailah orang ataupun askar yang terakhir. Saya orang yang terakhir. Saya berjalan di belakang, paling belakang sekali. Dan sebenarnya bila sedang berjalan beberapa kali sebelum kita bila kita mulakan perjalanan route march di dalam hutan di Pulau Tekong ini, kata Zulkifli, saya macam ada rasakan sesuatu ikut kami dari belakang. Sejak petang lah sampailah ke malam. Jadi bila malam dah tiba, sedang saya berjalan dengan kawan-kawan yang lain pada tengah malam tersebut, kami waktu berehat tu mula cerita-cerita yang seram. Saya menegur mereka dan juga ada teman-teman yang lain menegur. Dan saya menegur ni sebab saya tak suka dengar dan tak nak dengar. Maklumlah kisi, saya orang yang terakhir. Takut-takut nanti ada benda ikut saya dari belakang. Jadi setelah kami berehat, kami pun mula bercerita. Jadi saya marah, saya kata jangan. Mereka tetap teruskan bercerita. Saya pun malas nak bangun sebab dah penat sangat. Saya duduklah, cubalah pekakkan telinga tapi dengar juga kisi. Pengalaman-pengalaman satu persatu. Yang lain bercerita dan yang lain juga berkongsi pengalaman. Setelah berehat, kami mulakan lagi teruskan route march kami. Apa yang berlaku, orang yang terakhir adalah saya. Sedang saya berjalan, saya terdengar suara tangisan seorang perempuan di dalam hutan. Mata saya berkeliaran mencari tangisan wanita tersebut. Memang benar, tangisan amat jelas. Yang hairan, teman-teman saya ni semua tak dengar. Dan apa yang berlaku, saya berhenti. Bila saya berhenti pada malam yang dimaksudkan itu, katanya Zulkifli, saya lihat kiri kanan belakang depan hutan. Tak dengar, tak nampak pun, tapi dengar suara tangisan tu. Mata saya berkeliaran. Saya tak pasti berapa lama saya berdiri. Apabila suara tu hilang, saya sedar. Bila saya tengok depan, kawan-kawan saya semua dah hilang. Rupa-rupanya saya tak bergerak. Kawan semua dah tinggalkan saya. Saya naik takut. Saya mula sebut-sebut dan pekik-pekik nama kawan. Tapi tidak seorang pun menyaut kisi. Apabila kali ketiga saya nak pekik, terdengar suara lagi tangisan. Kalau awal tadi suaranya agak jauh, kali ini dekat. Bila saya toleh, benda tu betul-betul tepi saya di bawah pohon sedang menyangkung kisi. Para pendengar Ria 897, kata Zulkifli, bila ternampak wanita tu sedang menyangkung, saya istighfar dan jalan. Setiap kali saya bergerak, setiap kali itulah saya rasakan saya berada di tempat yang sama. Sesaat kemudian, saya dengar ada orang panggil nama saya.
Zul! Zul! Oi, Zul, kau kat mana? Casey, orang sebut panggil nama saya dengar. Tapi saya tak nampak mereka, Casey. Saya masih berdiri, saya teriak balik, tapi tak boleh kesampaian suara saya, mereka macam tak dengar. Wanita tersebut ada di belakang saya, lebih kurang jarak 10 meter sedang menangis. Teman-teman Ria 897. Saya teringat akan apa yang diceritakan oleh pakcik saya. Sekiranya kita terperangkap di satu kawasan dan kita bergerak masih lagi berada di tempat yang sama, katanya di sini hendaklah kita membaca surah berikut ini, tanggalkan sepatu kita sebelah kiri, letakkan sepatu, boot apa jua alas kaki dan tinggalkan tempat itu. Saya buat, Casey. Saya baca surah yang pakcik saya ajar, saya buka boot saya, walaupun menyiksa nak buka boot tu, saya tetap buka, tanggalkan sebelah kiri, tinggal, dan saya bergerak tanpa pandang ke belakang. Lama-kelamaan saya nampak cahaya lampu suluh yang digunakan oleh rakan-rakan saya. Saya pekik dan pekik dan pekik, barulah suara saya terkeluar. Teman-teman saya suluh ke arah saya dan barulah saya berjumpa dengan mereka. Saya dimarahi oleh peletun sarjan saya. Dia tanya ke mana saya pergi, kenapa tak bilang? Saya tak tahu nak cakap apa, Casey. Saya cuma berdiam diri saja. Saya kata, later I will explain. Jadi, nasib baiklah peletun sarjan saya memahami keadaan. Kami semua pulang ke kamp keesokan harinya dan saya ceritakan kepada mereka, mereka semua takut. Dan Casey, kalau Casey nak tahu, untuk pengetahuan Casey, di Pulau Tekong, sekarang ini setiap hari Khamis malam Jumaat, tidak ada apa-apa aktiviti dalam hutan yang dibenarkan untuk dijalankan. Kalau Casey tak percaya, tanyalah mereka yang menjalani perkhidmatan negara. Khamis malam Jumaat, Thursday night, ataupun dikatakan Friday night, memang tak ada latihan, percaya ataupun tidak. Terima kasih, Casey. Saya Muhammad Ada. Ini buat panggilan dari mana ni, Muhammad? Saya dari Ami. Tekong. Di Pulau Tekong sekarang? Pulau Tekong. Wah, jadi ini anda sedang mendengar seorang ke dengan rakan-rakan? Saya seorang. Seorang pakai earpiece lah ni. Saya tak pakai earpiece. Apa? Saya nak berbual dengan DJ. Okey, pengalaman anda tentang apa ni? Silakan. Tentang saya, tentang saya tidur kat kamar saya. Saya punya bilik sendiri. Habis budak bilik saya tak ada. Bila saya tengok pak buah katil, saya ingat tisu. Saya nak ambil, kali timbul. Pocong. Kali lepas tu saya pakai baju cepat-cepat. Saya keluar, saya tidur kat dalam ofis. Habis sekali bila officer saya tanya, asal awak tidur kat dalam ofis? Terus saya cakap, dalam bilik tu ada benda. Diorang macam saya lah. Bila satu hari tu diorang dapat tahu yang dalam budak-budak punya bilik ada dua kakak. Satu duduk kat atas loker, lagi satu duduk kat atas meja. Dari situ baru diorang dapat percaya. Baru mereka percayalah apa yang anda ceritakan. Baru diorang percaya. Pasal kat sini Tekong, pasal Tekong sini berantu lah. Jadi selepas saya punya halaman lah. pengalaman di Pulau Tekong. Terima kasih ya. Okey, sama-sama. Kembali. Baik, bersama dengan saya pada pagi ini. Apa khabar, Kas? Ya, khabar baik. Ini panggilan dari mana, Kas? Apa khabar? Baik, sihat. Terima kasih. Ini panggilan dari mana, Kas? Ini saya panggilan daripada Taman Jurong. Orang Taman Jurong. Ini orang Taman Jurong. Ini Sekian lama ni nak try ni baru lagi dapat. jadi katanya anda ingin berkongsi pengalaman tentang terkena gangguan ya? Ini satu kira pengalaman penampakan lah. Penampakan. Ini pengalaman ni waktu tu saya ingat lagi saya dalam perkhidmatan negara lah. Dalam AMI lah. Waktu tu saya kita ada exercise tak salah Jayam Buaya. Exercise Jayam Buaya ni dekat daerah Lim Chu Kang, Jalan Baterai sana lah. Okey, waktu tu saya ingat kita ramai-ramai konvoi lah. Vehicle konvoi dalam 500 lebih. Ini besar-besaran ni exercise lah.
Dalam 500 lebih. Tapi bila dah habis kira exercise tu, kita pun bermalam lah kan di satu tempat ni, kawasan yang kira bersebelahan dekat-dekat juga dengan Jalan Murai sana. Itu waktu tu saya ingatlah Jalan Murai. Jadi saya ni once of the leader, kira tanda transport jugalah. Jadi saya punya vehicle ni, saya punya kenderaan Tritana ni, dipanggil CP Tana ni, last sekali. Jadi saya punya kawan-kawan ataupun rakan-rakan yang driver lain semua kat depan-depan. Jadi saya dengan kawan saya 2 orang ni kira transport leader lah. Jadi kita pun kat belakang sekali. Waktu tu dah nak maghrib atas saya pun nak terbuai air kecil. Jadi saya pun pergi buang air kecil kan, tempat dah semak-semak Samun tu lah. Jadi lepas saya buang air kecil, saya pun ada jugalah kan, kita baca-baca sikit lah kan, tabik ke apa kan. Jadi saya pun masuklah kan dekat saya punya kenderaan tu, nak kira nak tidur, dah penat sangat tau. Waktu tu sekitar jam pukul 10 lebih malam ataupun 11, dalam nyempungan begitulah. Jadi saya pun rasa macam penat tau, betul-betul penat. Jadi macam kira nak lelakkan mata tu, saya bersembelahan dengan kawan saya lah. Jadi waktu nak melakkan mata tu, jadi macam saya terdengar ada bunyi macam orang limpah batu tu. Tempat kita punya kenderaan ni kan. Jadi macam bunyi dia keting lah, keting. Jadi macam saya pun tengok, lama saya cakap ni siapa ni main ni. Saya ingat budak-budak driver lain lah, ataupun kawan-kawan saya yang main kan. Habis saya pun pekik lah kan. Saya cakap, saya cakap, orang tak ada kerja lain ke? Dah macam gini punya time pun nak kacau-kacau. So jadi saya pun buka tingkap kira bukan tingkap, kanopi belakang tu kan, tailboard saya pun check lah. Saya tengok saya cakap, mana ada orang ni saya pusing sana, saya pusing sini. Saya turun saya tengok tak ada orang. Saya cakap, siapa ni nak pergi kacau, dah pukul lebih. Saya tengok semua dah berdengkur pun ada kat depan Saya sekarang dah berdengkur. Saya pun patah balik lah masuk dalam. Kawan saya kat sebelah pun, dia pun dah show kan, tidur kan. Jadi saya pun lepak lah tempat bench tu. Saya pun macam fikiran, saya cakap, siapa ni yang ganggu ni. Sekali dalam tak salah berapa minit kemudian ada bunyi tapak tu, macam tapak orang berjalan tempat atas Tritana tu. Dekat atas kanopi tu ada macam bunyi tapak jalan, tapak macam berlari lah, macam step orang berlari. Jadi macam saya pun tengok, lama apa benda ni kat atas ni kan. Jadi bila saya pandang ke arah satu sudut yang tepat atas kanopi tu, dia ada macam tingkap besar tau. Jadi macam terbuka tau, memang terbuka lah. Jadi macam saya relung kat itu tempat ni, tiba-tiba macam lembaga hijau, berkepala macam bulat, tapi telinga dia tu memang panjang, mata merah. Jadi macam dia memandang ke dia macam cepat, macam sekilas macam seimbas cepat gitu, sekilat macam terus pandang ke arah saya, masuk balik kepala dia. Jadi macam saya terperanjat, saya tengok, alamak, benda apa ni? Saya cakap, ni benda apa? Tapi benda tu masuk balik terus dia pergi kat tengah-tengah, dia tengok lagi saya. Habis saya pun tengok, alamak. Saya pun macam terperanjat, macam kena gamam kan. Saya pun terus kejut kawan saya lah. Macam saya kejutkan dia, saya cakap, bangun. Saya cakap dengan dia, aku nampak hantu. Jadi macam dia pun jempis, macam panjat, dia cakap, mana, biar betul. Saya cakap, betul, aku nampak hantu tadi. Jadi dia pun bangun lah. Saya cakap, tolong teman lah, aku tak boleh tidur, aku dah kena kacau lah. Saya cakap, jadi sampai besok paginya kita berbual dalam pukul 3 pun saya pun betul-betul mengantuk kan. Jadi saya pun tak tahan, so saya baca, saya tidur jugalah. Jadi bila saya tidur, besok paginya tu kan, dalam pukul 7 pagi kita fall in kan, ramai-ramai kan. Tempat kita kawasan tu kita fall in. Jadi saya punya staff Sarjan Cina lah. Dia cakap dengan saya saya tanya dia jugalah. Saya cakap dengan dia, semalam saya cakap dengan dia, saya macam nampak benda saya kena kacau lah. Saya cakap dengan dia kan. Habis dia cakap, engkau tu ni tempat apa tak? Saya cakap, saya tak tahulah kan. Dia cakap, okey, kau mari ikut aku. Sekali dia tunjukkan, dia bawa saya tempat saya lepas tempat kawasan saya buang air kecil tu. Dia tunjukkan saya dia semak dia selak itu, semak Samun, dia selak dia bawa saya ke tempat tak ni. Alamak dia si. Saya tengok saya pun cakap, alamak, ni kubur Cina lah. Dekat dalam tu banyak kubur Cina lama punya tau.
Lepas tu saya pun terperanjat, saya cakap alamak, saya cakap nasib baik, saya cakap benda ni pun kira mungkin saya lepaskan ajak saya kan tempat dia, tapi nasib baiklah saya pun sempat beri salam jugalah kan. Mungkin dia nak kacau saya ke apa kan, mungkin tak tahu, tapi nasib baik saya tak diapa-apakan lah. Tapi itu memang kira peristiwa yang tak dapat saya lupakan. Memang betul-betul sampai sekarang saya teringat, saya nampak tu benda. Tapi kalau cerita ni, kalau kawan saya yang dengar dia nama dia Iskandar. Dia ada dalam itu Tritana bersama saya. Dia yang kira menjadi saksi lah apa kira kejadian ni, tapi dia tak nampak, tapi saya je nampak. Itu sajalah kisah cerita saya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak-banyak. Kembali